Salam sejahtera kepada anda. Terima kasih kerana masih lagi bersama-sama dengan saya dan juga Ras Muhammad dalam podcast Wirausahawan episod yang ke 8. So, 8 Alhamdulillah kita nak ambil kesempatan ni untuk ucapkan terima kasih kepada semua penonton-penonton, peminat-peminat Wirausahawan. Terima kasih kerana subscribe, kerana komen, Betul. kerana terus setia bersama-sama kami. Alhamdulillah kami bawakan kepada anda episod ke-8 dan komitmen kami nak teruskan. Kita nak teruskan. Kita nak teruskan. Perjuangan perlu diteruskan. Betul. Ada banyak benda yang kita nak kongsikan dengan anda. Banyak. Bercakap pasal komen Cik Ras. Ha. Saya ada terbaca komen dekat YouTube. Okey. Ada yang kata episod yang lalu bersama dengan Tuan Najib Jalil. Dia kata, sembang lah korang. Dia kata, kita memang sembang. Memang kalau kita tak sembang, macam mana orang nak tahu? Betul. Penyembangan tu berlaku daripada mulut. Kan? Kita berbual. Berbual. Sebenarnya. Berbual. Bila kita berbual ni, ada 2-3 pihak yang akan bersama-sama dan kita throw idea. Tak apa. Terima kasih kepada komen. Tapi apa yang kita kongsikan dengan anda adalah realiti. Satu realiti. Sebagai Richworks, kita tidak akan kongsikan dengan anda satu benda yang hanya Cakap kosong tak adalah. Kosong atau pergambaran saja. It's reality. Yes. Cuma kadang-kadang penceritaan tu susah setengah pihak nak Untuk percaya terima juga. sebab dia bertentangan dengan normal. Kadang-kadang bertentangan dengan prinsip hidup individu. Hidup masing-masing kan. Betul. Okey, jadi tak apa, terima kasih banyak kepada anda. By the way, Man, Ya. saya dengar awak pun baru balik cuti. Kan? Cik Ras semua balik cuti Saya kan? pun balik cuti juga. Kan? Alhamdulillah. Cuba awak ceritakan cuti awak dulu. Kalau bukan boleh kongsikan sementara kita bersama-sama dengan Tetamu kita kejap lagi. Kita ada tetamu lagi. kita hari ni. Yes, Tapi biasa. apa yang kita nak highlight, kami berdua baru balik bercuti. Ya. Kita pergi refresh sikit. Obviously dalam kehidupan kita kena refresh sikit lah. Kena. Kalau saya baru pulang daripada Indonesia. Saya ambil 2 kota besar iaitu Bandung dan juga Jakarta. So dekat sana kepadatan penduduk dia wow, luar biasa. Ya. Dari segi bisnes, kalau saya tengok sendiri, tepi-tepi jalan penuh. Orang berniaga Orang dah start back to normal lah. Yes, back to normal. Dan macetnya, jamnya luar biasa. Melekat, especially dekat Bandung. Tapi apa yang saya cuma nak highlight adalah kalau dalam kehidupan ni kita dah rasa sangat stuck, banyak sangat benda dalam kepala, just go travel. Pergi travel, cari tempat yang Untuk bertenang. jam juga tapi tempat lain. Tempat lain. Dia jam sekejap tapi anda duduk dalam hutan. Kalau macam saya duduk dalam hutan. Okay. Saya nak bertenang dengan nature. Okay. Just about yourself lah. Yes. Be with yourself. Sebab dari situ kadang-kadang bila kita fikir balik, kita tenang. Bila kita berfikir tu, senang kita nak dapat idea-idea yang bernas. Faham. Kalau Cik Ras macam mana? Saya suka perasaan rindu tu. Perasaan rindu tu saya suka. Maksudnya bila Alhamdulillah saya pergi travel ke Turki baru-baru dengan keluarga 9 hari. So 9 hari kita bertolak KL ke Istanbul ke Bolu ke Ankara ke Kapadosia ke Pamukkale ke Konya ke Bursa. Banyak betul lah. Bursa ke Istanbul balik. 9 hari saya travel. Dan saya travel dalam masa 9 hari tu 2,700 km. 2,700 km. Okay. Of course lah, membenarkan lah. Tipu dah tak penat kan. Aman different. Dia chill je kan. Ya, saya chill je. Chill kan. Saya memang memilih kali ni untuk travel sebegitu. But somehow bila kita berada di perantauan, dia akan bina pertama rasa rindu kita kat tanah air. Betul. Rasa rindu nak masuk office, rasa rindu nak balik Malaysia, nak duduk dalam bilik sendiri, nak buat aktiviti normal kita balik Yes, and that is so expensive. Because kadang-kadang manusia ni perlu diambil sesuatu daripada dia untuk dia start menghargai benda tu balik. Kita macam contoh, ada pasangan tak menghargai, bila pasangan tak ada, mulalah mana dia melindungi. Saya dah cakap pasal saya ke? Tak, saya cakap pada semua okay. Saya cakap pada semua lah. Kan? Jadi perasaan rindu tu penting. Tu pertama. Arti yang kedua juga, bila kita travel juga, kita juga akan belajar benda baru dekat luar. Banyak sangat kita explore, betul tak? Banyak. Dekat Istanbul sendiri, terlalu banyak kedai yang dibuka dan perniagaan berlaku. Tapi, Man, isu yang dihadapi oleh peniaga-peniaga di Turki sama je macam di Malaysia. Tak jauh beza. Kita je tak nampak Kita je tak nampak. Tapi saya kira, benda yang saya belajar adalah, dekat sana is a tourism punya attraction kan. Tempat orang pergi melancong dan sebagainya kan. Tapi dia punya peniaga-peniaga tidak customer centric. Macam tak mesra dengan customer. Macam kita nak pergi beli,
nampak gaya macam kau nak scam je aku ni. Dia tahu ni pelancong ni. Aku ni orang Malaysia memang dah biasa kena scam. Dah terbiasa dengan scammer ni kan. Pukul 8 pagi pun kita dah terima call. Kita main-main je dengan scammer ni kan. Dia tak tahu. Jadi tak tahulah, rasa macam kenapa kau macam ni? Kenapa tak bagi perhatian kepada customer yang nak membeli? Mungkin ada mentaliti yang mereka adalah negara pelancongan contoh. Mungkin. Orang akan datang dan membeli dengan Exactly. dia. Itu yang kita tak nak. Dan saya memahati dari segi harga barang. Kita pandai untuk menilai kan. Walaupun lira Turki jatuh, tapi harga yang dijual kadang-kadang melampaui batas. Tak masuk akal. Tak masuk akal. Like, come on, you cannot sell this thing dengan harga macam ni. It's not worth it. Then, I just don't want to buy lah. Itu pertama. Yang kedua, saya rasa benda yang saya belajar juga adalah persaingan yang sangat gila. Dahsyat, Sebab semua dahsyat. Persaingan. Jadi, apa yang menyalahkan kedai kau berbanding orang lain? Ya. Salah satu benda yang saya suka juga, Man, adalah macam mana kau punya kepandaian untuk berkolaborasi dengan syarikat-syarikat yang buat tour guide ni, supaya singgah di kedai anda. Singgah di kedai. Dan kedai yang tour guide tu bawa singgah tu bukan the best kedai pun. Betul. Tapi penuh orang sama ramainya. Dan saya selalu like tarik diri kat belakang tengok kedai lain macam mana. Jauh harga lebih murah. Jadi ini satu benda yang saya kira dekat Malaysia pun sebenarnya, kalau kita nak berjaya dalam apa yang kita buat, kita juga kena pandai untuk bergabung tenaga dengan siapa. Betul. Kan, dengan siapa kita boleh berkolaborasi dan sebagainya. Itu yang saya lihat. Ada banyak lagi yang kita lihat lah. Alhamdulillah, Man, saya kira betul lah cakap Aman. Bila kita berada dekat satu tempat dan kita start dengan apa yang kita tengah lalui, rasa macam when you go out, you come back fresh with full energy. Correct. Ya, saya tak habis lagi penat, Man, travel tu. Masih lagi jet lag kadang-kadang. Bukanlah jet lag sangat, macam kadang-kadang tertidur tu tak normal lah. Tak normal. Dia lari sikit. Tapi saya punya desire, semangat nak datang kerja ni hari-hari rasa macam okay, now come on, kerja. Apa lagi? Sebab saya bercakap dengan isteri kan. Cakap let's work like nobody business, macam kerja gila-gila, kau kita deliver kau, but satu masa pun kita pergi cuti. That's why the next 7 months, nak bagi tahu mungkin bos juga tengok, saya sebenarnya dah confirm dah saya punya holiday di mana, tiket semua dah beli dah, pergi balik semua dah settle. Leave of proof tak? Belum submit lagi. 7 bulan akan datang. Kalau submit sekarang teruk ni, kalau submit sekarang baru balik cuti. But point dia nak bagi tahulah, holiday 7 bulan akan datang saya dah plan dah. Aman pun dah plan juga. Ya, betul. Tapi lebih awal bulan depan. Cuma yang tak beli lagi lah ground arrangement je belum lagi. Hotel, sewa kereta, nak pergi mana semua belum lagi. Tapi tengah servis lah nak buat apa. But I think kalau anda nak efficiency, anda pergilah dengan tour guide. Follow lah tours. Sebab dia akan bawa anda macam saya tadi 9 negara. Semua tempat yang tak terlepas. Perjalanan jauh, back to back, bangun pagi, tidur lambat dan sebagainya. Tapi kalau anda nak effectiveness, anda pergilah sendiri, DIY. Boleh explore banyak. Relax, take your time, bangun tidur lambat sikit, kan? Solat ikut waktu you, kat mana you nak solat dan sebagainya. So relax. So anda buatlah plan sendiri. Betul. Bercakap pasal planning ni, saya rasa sangat-sangat penting lah. Kalau travel pun kena planning je dah. Apatah lagi dalam bisnes. It is. Kalau tak ada planning macam mana? Sebab tu saya cakap tadi Man, saya cakap even holiday saya bulan 7 bulan lagi, bulan 5 pun saya dah plan sekarang. And then in fact sebenarnya saya dah plan juga untuk bulan 11 saya nak bawa keluarga pergi umrah. Bukan seorang dua, saya nak bawa 6 orang kali ni. Mak mentua, abang ipar dan sebagainya, anak-anak saya dan sebagainya. 6 orang. Bulan 11 saya dah plan dah. Cuma travel agency macam contoh Andalusia belum keluarkan package lagi. So kena tunggu lagi. Jadi kena plan. Dalam bisnes pun sama juga tuan perempuan. Kita kena ada planning. Product planning launching lah, product launching planning lah, menu-menu baru kita nak keluarkan lah. Kita nak buat campaign yang yang berkaitan dengan hari-hari kebesaran dekat Malaysia, hari Merdeka, Raya. Raya sekarang bulan 4, bulan 3 dah Ramadan sekarang. Betul. Orang dah start berniaga baju-baju raya. Dah start dah saya tengok dah keluar dah apa semua. Jadi semua benda perlukan perancangan. Tapi kadang-kadang orang kata susah nak nampak perancangan ni, Cik. Diorang tak nampak ke depan ni. Sebab tu, Man, saya nak bagi tahu kat sini kan. Ada 3 syarat penting kalau you nak berjalan bisnes you. Ada 3 je. Sebenarnya 3 je kunci dia nak berjalan bisnes ni. Pertama, you kena faham dan you kena tahu apa yang you tak tahu. Kena faham, kena tahu apa yang kita tak tahu. You dekat level startup. Okay. You kena tahu semua benda.
apa yang you nak buat dekat level startup. Planning marketingnya. Semua benda you kena tahu. Okay. Kalau sekarang you tak belajar, you takkan tahu. So you kena ambil tahu apa nak kena buat. Bila you dekat startup, you masuk dekat level growing. You kena tahu apa yang patut berlaku dekat level growing. Supaya nanti boleh ke level expanding. Macam mana nak handle staff, macam mana nak handle stakeholder, macam mana nak handle supplier, macam mana nak handle people, macam mana nak semua benda. Faham tak? Itu benda pertama you nak kena buat. Sebab tu kena belajar. Okay. Sebab kalau you tak belajar, you boleh je buat bisnes. Tapi tahap tu je lah. Sebab tu bila Aman cakap tadi, macam nak plan. Dah kata tak belajar, macam mana kau nak tahu? Itu je kata kunci dia sebenarnya. Itu je kata kunci dia. Kau kena belajar. Belajar bisnes ni dia bukan macam belajar SPM ataupun masuk universiti. Susah, nak kena faham banyak formula dan sebagainya. Ilmu bisnes adalah ilmu yang boleh terus praktis. Kau belajar, kau terus buat. Kau belajar, kau terus buat. It's very actionable knowledge kan sebenarnya. Jadi pertama, kau kena faham. You kena faham apa yang you kena tahu dekat this level. Contoh ada 15 benda nak kena tahu. 15 benda lah nak kena tahu. Tapi nak execute dia ikut flow lah. Itu masuknya step kedua. Step kedua adalah bila you tahu, you kena cari jalan untuk execute. Correct. Within the capacity lah. Within the capacity. So kalau you tak boleh buat, this is the moment where you need people to come and support you. Dan your business dah start growing tanpa you sedar. Mula-mula start seorang. Lepas tu you dah tahu banyak benda. Aku 15 benda dah kena buat ni. Tanpa you sedar, you buat 15 benda ni, you dah masuk level growing. Sales you pun dah increase. Betul? Tapi you dah tengok ada satu kerja tu you tak boleh buat. You nak kena hire orang. Betul. So bayangkan kalau you tak pandai nak manage people. Tak pandai nak hire orang juga. Tak pandai nak hire orang. Tak macam tahu mana nak candidate interview. macam mana. You pun tak pernah interview orang. You bayangkan apa isu yang you akan hadapi. Buat seorang. Orang akan makan you. Kan? Sebab itulah ada founder yang staff dia jadi bos. Staff jadi bos, dia jadi bos. Dia jadi guli. Dia yang buat kerja. Dia buat kerja. Okay. Staff datang suka-suka hati dan tak boleh mana, tak kerti nak manage orang. Ini bukan benda yang biasa. Jadi you kena belajar macam mana nak execute benda yang you tahu tadi. Itu step kedua. Step ketiga pula, dalam hidup kita ni kita perlukan pedoman. Kita perlukan orang yang guide kita. Okay. Kita perlu orang yang sentiasa bersama dengan kita. Umpama macam kita membesar tanpa ayah, kita membesar dengan ayah. Chances orang membesar dengan ayah yang dibimbing dengan baik, dia jadi lebih baik, lebih lurus jalannya, lebih bagus berbanding dengan orang yang membesarkan sendiri. Yang akan buat banyak silap dalam segi financial, kena blacklist, kena move list lah sebelum jadi elok. Banyak benda buat salah berbanding dengan seorang ada ayah, dia guide anak dia dengan dia betul. bimbing satu-satu. Kau kena buat ni, macam ni cara dia. Ni cara dia, macam ni, macam ni. So itu point dia man. So step ketiga adalah kita juga nak bina bisa berjaya, kita kena ada coach, kita kena ada mentor, kita kena ada orang yang guide kita, yang bagi tahu ini salah, ini kena buat. Ini yang tengah berlaku sekarang di Richworks, di mana ini musim 101. Tengah musim. Kita nak ucapkan tahniah kepada Datuk Wira sebab bakal bersama dengan beratus titles kita daripada 20 hari bulan 11 sampailah 15 bulan 12. Almost sebulan. Break sekejap ICM, sambung lagi bulan 1. 22 bulan 1 sampai 26 bulan 1. Berapa jam tu kalau kita kira? Satu hari 15 customer. Bayangkan 15 titles, lebih kurang 10 ke 15 yang rata-rata mengambil masa setengah jam. So bayangkan Datuk Wira kena duduk dan dengar masalah bisnes, setiap bisnes yang berbeza-beza. Ya. Kalau pilot yang mahir diukur dari segi berapa jam dia terbang. Betul. Datuk Wira ni diukur kematangan expertise dia tu dari segi berapa jam dia coach. Dan berapa banyak masalah yang diselesaikan. Itulah dia. Tu beza dia. Kalau dalam bisnes kena ada guide, saya pasti dalam travel pun sebenarnya kena ada. Mesti ada guide. Kalau tak, kau nak buat apa? Kau nak pergi mana? Saya sebenarnya saya suka trip saya ke Australia kali ni sebab sama ni before saya pergi ke Melbourne satu tempat 6 hari. Saya memang discover lah tempat tu kan. Tapi kali ni lebih teratur sebab saya dapat guidance daripada tour guide juga. Dia kata, Ras, kalau kau nak pergi ke Australia ni, kau buat macam ni. Asalnya ambil masa sikit asalnya saya hanya nak pergi ke Melbourne saja. Tapi dia cakap kau pergi tempat ni. So apa saya buat? Saya akan fly dari KL ke Melbourne, lepak kat Melbourne 4 hari 3 malam. Dan saya akan fly ke Sydney. Kat Sydney 4 hari 3 malam. Saya akan fly ke Gold Coast 4 hari 3 malam. Balik ke KL. In fact, saya asalnya nak drive daripada
Melbourne ke sini ke Gold Coast. Tak jauh lah, lebih kurang 800-900 km saja. Tapi sebab masa tak mengizinkan. Bila dia saya cepat. Dia ambil masa saya. Jadi saya nak chill, saya nak relax, santai kan. That's why saya ambil flight, sebab flight hanya sejam lebih saja. Jadi disebabkan guidance tu lah, saya mampu plan sendiri dengan kos yang efficient. Dan saya rasa saya dapat pergi banyak tempat. See, dalam apa pun sebenarnya kita nak buat, kena ada guide. Kena ada guide. Walaupun semudah orang kata nak pergi travel, pergi je lah. Tak mungkin. Sedikit sebanyak sebenarnya guide tu kita cari kat Google. Apa nak buat, kat mana nak makan. Trip advisor. Banyak Dekat, sebenarnya. Banyak. So jangan kata dalam kehidupan kita ni tak perlu ada guide. No. Jadi sekarang ni kita juga sebagai orang yang mungkin lebih kerap travel, kita juga tengah guide adik-adik kita kalau nak travel mana-mana, bagi tahu abang. Abang boleh ikut. Kalau kau ada lebih-lebih, bawa abang sekali kan. Kalau nak pergi mana-mana, yes, kadang-kadang kita nak perlu guidance daripada orang yang lebih berpengalaman. Takut yang nanti kita kat sana nanti kena jual. Ramai yang kena jual lah sebenarnya kat overseas sekarang. Tak balik-balik. Tak balik-balik sekarang. Okay, so InsyaAllah kita akan bersama-sama dengan klien kita sekejap lagi, tetamu kita dengan wirausahawan. Ya, wirausahawan yang I would say dah lama juga dengan kita. Lama. Bertahun-tahun lah. Bertahun-tahun dah. 5-6 tahun saya rasa. Dah macam-macam program dah dia ikut program kita. So kita nak tengok lah jatuh bangun dia sendiri. Kita nak dengar cerita pada beliau sendiri. Dia pun suka travel juga sebenarnya. Suka travel juga? Ya, dia suka travel. Kita gang. Jadi, tuan-tuan dan puan, teruskan subscribe, on notification anda dan komen kat ruang komen tu apa lagi yang anda mahukan daripada Wirausahawan Podcast ini bersama dengan saya, Ahmad Fitri dan Ras Muhammad. Kita jumpa kejap lagi. See ya. Selamat kembali dalam podcast Wirausahawan bersama-sama dengan saya, Ahmad Fitri dan saya Ras Muhammad dan Hai semua, Assalamualaikum. Saya Puan Nur Hasinda binti Rosli daripada Ada Global Sekian Berhad, founder kepada Ada Beauty. Ada Beauty. Bukan asing lagi Cik Ras sebenarnya. Bukan. Tak asing dah. Puan Linda memang dah lama dengan Richworks. Dah lama ke Puan? Seberapa lama Puan Linda Rosli? Kita start dengan Richworks daripada tahun 2015, Tuan Ras. Yes. Ya, 2015 tapi kita on off. Sebab saya ingat saya masuk Richworks 2015, saya dah kenal Puan Linda. Lepas tu kejap jumpa, kejap tak, kejap jumpa, kejap kembali, kejap hilang lama, terdatang balik. Tapi betul-betul belajar balik bila? Pada 2019. 2019. Lepas she come back 2019 dan masa tu terah pula Keluar dah. Allah. Dia terus like mencanak tau. Tiba-tiba Ada Beauty. Ada Beauty pun sebenarnya lahir pada tahun 2015 bulan 4. Bulan 4. Saya kenal Richworks pada waktu tu adalah dalam seminar IMKK pada bulan 10, I'm not mistaken. Bulan 10 lah. Dia ada sisi. Bukan dekat apa tu, PGRM. Okay. Alright. Tak. IMKK. IMKK. Intensif magnet kaya kerjaya. Lama dah program tu, dah tak ada pun dah. So Ada Beauty ni dilahirkan pada April 2015. Ya, betul. Saya masuk Richworks Jun 2015. Masa dekat IMKK bulan 10 di PJRM, memang saya ada dekat situ. Tapi mungkin tak kenal sangat lah Puan Linda. Saya pun tak dikenali. Siapalah Mamat ni kan masa tu. Handsome waktu tu. Waktu tu lah. Sama Mamat handsome. Saya cuba je nak trigger tu. Okey, baik. Ada perhatian lah diberikan. Okey, sepanjang 2015 hingga 2018, you agak struggle membina Ada Beauty. Ya, betul. Pada bila saya dah belajar IMKK ni is not really 100% nak cakap pasal bisnes. Dia lebih kepada merubah dalam diri, potensi diri lah. potensi diri dalam diri you, apa sebenarnya yang you tak tahu tentang diri you, yang you kena kenal diri you pada ketika itu. Lepas tu saya rasa pada ketika tu macam kirakan macam orang yang baru dilahirkan. Memang kalau siapa yang pernah rasa IMKK buat kali pertama, you akan menangis sampai hingga-hingga you pun boleh keluar. Lepas tu yang seterusnya tak adalah menangis macam tu. It's something like mengubah hidup you. And after that, saya sambung dengan Richworks. Kita ambil MMM. Program marketing lah. Millennial Marketing Mastery. Ya, tapi selama 6 bulan. Dalam masa 6 bulan tu, bila kita dah habis pada bulan 2, saya rasa waktu tu kita macam lost.
lost sedikit sebab kita tak bermentor. Okay, saya macam fikir lebih baik aku praktikkan apa yang belajar ni, sebab waktu tu ada 200 lebih strategi yang dikongsikan, tapi saya hanya ambil satu saja. Saya bukan orang yang kena ambil banyak-banyak. Apa yang Polinda ambil waktu tu? Saya rasa pada waktu tu adalah kepada branding lah, buat live, dan ada satu benda yang yang Doc bagi pada ketika itu adalah dia suruh fokus about kepakaran. Kepakaran you adalah apa? You jangan sibuk nak cakap pasal skincare macam orang lain, jerawat whatever, tapi kita cakap tentang kepakaran kita. Kita pakar kulit rosak. Sampailah sekarang ni kita pakar kulit rosak sebab majority, bukan kat Malaysia je, dekat seluruh Asia orang banyak terpakai produk timbang kilo. So kita dah expert dekat situ. Ya, banyak orang yang terguna produk yang salah, bahan-bahan macam merkuri, hidrokinon, tritinon, yang diorang sometimes diorang confuse kenapa produk-produk tu ada di pasaran tapi dia lulus dengan KKM. Benda tu dia ada jadi question mark dekat situ. So kita kena educate, kita kena ajar pelanggan kita. Adar bukan setakat ada dekat Malaysia, ada KKM, kita ada lab test, kita ada MOH Brunei. Sebab Brunei ni nak tapak sangat susah. Banyak produk-produk kita dekat Malaysia ni yang kena ban masuk kat Brunei. So maksudnya Polinda, you memang betul-betul passion dengan produk you supaya orang tidak sengsara nanti. Tidak, kita macam anti timbang kilo. Tak kisahlah kau founder timbang kilo ke betul semua, memang tak boleh join lah. Macam itulah. Sebab you can't stay with us. Ya, kita macam mempertahankan, membantu, bagi manfaat dekat orang-orang. Sebab apa? Bila banyak wanita-wanita kat luar sana yang tersalah pakai produk, muka diorang teruk Tuan Ras. Diorang terbakar. Muka teruk Tuan Ras. Muka saya teruk kat ke? Tak ada. Diorang macam terbakar, hitam and everything semua. So, kita ada satu formula yang kita boleh bantu. Dengan cara yang diorang mampu. Yelah, banyak yang terpakai kan orang-orang yang macam taklah berapa. So bila kita mampu bantu diorang, and then nampak pula ada benda perubahan, kita sendiri yang akan hantar kita punya cameraman. Sendiri orang tu akan cakap dan kongsikan muka dia sebelum dan selepas. Dari situlah Adar bermula semakin banyak dengan trust daripada pelanggan-pelanggan. So bermaksud you bina branding you selepas MMM selama 2 tahun. Lepas tu apa jadi dengan 2019 yang you come back? Okay, kita tahu Datuk Mira Dr. Aizat Osman dia pakar marketing. Okay, marketing dia beritahu macam mana cara and everything semua. Bukan tu saja, macam-macam yang lain. Jadi sebab kita dah tengok kita ni bisnes secara online. Okay, platform kita secara online, alam maya. Jadi saya macam fikir kita sepanjang journey kita buka Adar ni, macam-macam orang dah tipu dah. Macam-macam orang dah cakap A+, B+, dan macam-macam lah. Ya, all semua dah ada. Jadi saya cakap, apa kelemahan yang kita tahu adalah dalam bidang online ni, saya tak pakar untuk online. Saya tak tahu apa tu FB ad, Google ad dan segala apa ads. Jadi saya pergi belajar di tempat lain macam mana. Tu yang saya hilang tu Tuan Ras. Bukan hilang tu kirakan apa. Kita pelajari benda yang apa patut kita pelajari yang kita tak dapat di Rishwa ketika itu. So bila saya belajar bahagian online, saya dah dapat ilmu tu. Jadi saya macam fikir macam ada masalah yang saya ni bukan kedekut marketing, tapi kita budget marketing. Jadi kita punya sale tu statik macam tu saja. Sampai satu tahap saya rasa 50,000, 60,000 sebulan tu dah banyak. Masa tu lah. Pada masa itu dah banyak saya cakap kan. Tapi dalam masa yang sama bila saya tengok profit and loss terutamanya kan, 50,000, 60,000 dengan expenses yang kita ada, saya cakap kan, it's not supposed to be like this. So saya cakap saya kena buat something like macam mana saya nak increase kan saya punya sales, dan saya nak tengok benda tu lebih berkembang, lebih maju. Selepas tu saya dengan terkedek-kedeknya pada waktu tu saya jumpa dengan Tuan Karim Nizam yang 3 jari tu. Saya cakap dengan dia, what suppose I do? Apa yang boleh buat ni kan? Sale macam ni je, sendu je kan? Dia cakap, no, you just pergi masuk Richwork balik, you tengok apa yang patut diperbaiki. So saya masuk dekat Richwork 2019 pada bulan 8 ke 9 tak ingat lah. Terus tak cerita banyak, saya terus pergi daftarkan diri sebab waktu tu kita tengok Richwork dah ada satu platform selain daripada Titan. Orang yang baru nak bermula sedar dirilah 50-60 ribu kau nak masuk Titan, tiba-tiba dia kan ada pula in the middle Spire kan. Spire cakap kan boleh tak, waktu tu Tuan Hafiz saya cakap saya nak masuk Spire, tengok macam mana. Lepas tu saya masuk Spire. Waktu saya masuk Spire tu lah kita tak berdepan dengan Doc pun, kita just
setiap minggu sama Online juga lah ada kan? online, tapi kita dapat banyak daripada apa yang Datuk Wira cakap. Jadi kita buat dan saya pun tak sedar yang saya punya sales peningkatan tu makin lama makin bagus. Tiba-tiba kena buat report kau. Boleh. 2 tahun tak buat report. Tak buat report. Tiba-tiba kat Spire lah. Kita praktik dekat Spire. Buat report, belajar buat report, very disiplin, tunjukkan macam you belajar dekat Spire lah. Proses tu nak jadi title tu. Kita tunjukkan kita punya disiplin, the process yang kita ada sewaktu kat Spire. Lepas tu Alhamdulillah, kenapa saya masuk Spire tu saya cakap saya bersyukur, because of why pada 2020 kita dilanda pandemik. Katalah pada 2019 tu saya tak masuk any platform yang belajar, saya rasa saya jadi macam biol kot. Sebab kita tak tahu dekat mana sumber-sumber yang boleh selamatkan kita. Sebab apa, momentum you, keadaan you adalah emosi yang you takut. I rasa sangat takut bila dia umumkan nak lockdown. Adakah kita hidup macam mana? Habislah company kena tutup, kau nak makan apa ni? Kan, tapi dengan cara yang kita dah tahu dan diajar sepanjang pandemik, yang saya cakap 24 jam rishwat tak tidur ke? Kan, asyik pandemik ni asyik muka dia orang, asyik ke udara. Cik muka, tuan ras je, tuan ras je. Tak tidur, tak rehat ke? Tak lockdown ke? Kan, so Alhamdulillah lah sepanjang 2020 tu, walaupun pandemik, that time we close 4.7 juta. 20 4.7 juta. Itu dia punya dia punya turning point lah. Tapi sebenarnya kita boleh hit lebih. Tapi kita tak tahu kan pandemik nak datang. Ya, tak ready. Sekilang, sebab waktu tu manalah belajar nak penuhkan stok. Jadi waktu tu kita terpaksa macam jadi stok macam begging cukup, lah, begging merayu pada kilang. Tolonglah hantar stok. Sebab kita tengok carta waktu pandemik tu tak ada yang turun. Daripada 150,000 jadi 200,000, 200,000 jadi 250,000. Cakap sebulan kan? Ya, kenapa dia makin lama makin naik? Tapi walaupun kita happy tengok that number, but kita worried about our stock tak mencukupi. Itu masalah dia pula. Demand terlalu tinggi. Tapi itu masalah bagus kan tuan Nat sebenarnya. It's good problem. Itu good problem. Okay, Puan. Sorry lah untuk interrupt kan. Tapi kita dah masuk musim 101 ni. Dah pun bermula semalam. Okay, dah bermula 2 bulan. Okay, so ini merupakan 101 yang kali keberapa yang you akan face Dr. Wira? Tak ingat dah. Cuba ingat. 12. Berapa tahun dah jadi Titan? Senang kira. 2020. So 2020, 1, 2, 23. 9, 11 dah. So dah 4 tahun. 4 tahun ni kali ke-12 lah. 12. Lebih kurang lah. Dah hujung tahun dah. Ini dah final lah kan. Dah you dah di penghujung tahun program you lah. Sebab dia setahun kan. Tahun keempat dah tahniah juga untuk Puan Linda. Tak sambung lagi ni tiba. Itulah. InsyaAllah. Kita pergi pada soalan tu sekejap lagi. Okey. Kalau you boleh kongsikan sebab salah satu perkara yang sangat mahal dalam sebagai Titan ni adalah sesi 101 bersama Datuk Wira. Daripada pengalaman you sendiri, apa yang you boleh mungkin kongsikan dengan kita semua? Apa yang you belajar daripada proses 101 ni? Apa yang you rasa? Okay, 101 dengan Datuk Wira is something like before kita nak cakap, okay, kita kena tahu you punya vision and mission. Okay, you kena clearkan everything semua baru you bercakap. Dan kita nampak bila kita bercakap dengan Datuk Wira is something like Datuk Wira ni umpama macam mana nak cakap dia dah tahu dah apa soalan you nak cakap. Belum keluar lagi pada mulut you, dia dah tahu. Jadi apa yang you macam confusing, kita bukan tak yakin, kita macam confused. Keliru. Macam mana kita nak buat macam ni? Kita macam ni. Adakah keputusan yang kita buat ni adakah bagus? You nak validate lah maksudnya. Ya. Jadi apa yang kita tak boleh cakap diri kita ni bagus. Kita cakap kita masih lagi dalam proses belajar. You berdepan dengan mentor you tak boleh cakap good. Oh, saya macam ni semua tak. Kita kena cakap macam mana, apakah proses yang seterusnya, sebab kita dalam proses grow. Tengah nak membesar, nak membangun. Mungkin ada banyak salah yang mungkin kita tak nampak, yang kita punya mentor sendiri nampak, yang kita kena ceritakan the journey kita. What you punya next step and everything semua. But pada bila I bercakap dengan Datuk Wira, I suka bercakap benda yang fakta, yang benda yang I tak tahu, yang benda yang betul-betul penting. You jangan cakap benda yang you rasa masalah tu, you fikir sendiri, you boleh fikir dan you boleh selesaikan. Setengah orang I tak tahulah, tapi macam I macam suka cakap benda I sendiri rasa I perlukan jawapan daripada you. Dan Alhamdulillah bukan saja you dapat jawapan, kepastian,
direction, tunjuk ajar daripada dia apa patut dilakukan, tapi dalam masa yang sama bila you tengok muka Doc and Syomel tu pun energy you naik 100%. Tiba. Dan adakah dalam sesi one on one tu Puan Linda, you being transparent? Of course. Adakah tu penting? For me, pada diri I adalah diri I. Okay, macam kalau I rasa I nak gelak, I gelak lah. Setengah orang tak ada nak gelak kepit-kepit tu semua tak. Kalau I rasa I nak gelak, cara I bercakap, that is me. Kalau I rasa apa yang I rasa tak puas hati, that is me. So bila I berdepan dengan my mentor, I tunjukkan that is me lah. Sebab kan yang baru-baru ni kat Madinah pun, I bring my mom and berkesempatan, okay, berbesar hati Datuk Wira dapat jemput jumpa. Sampai Datuk Wira cakap, ini sah your mother sebab gelak dia sama dengan gelak dia. So it's something like you jadi diri you yang you buat apa saja you cakap, you tak perlu nak malu. Kalau you rasa you dalam keadaan masalah, you cakap you ada masalah. You jangan cakap macam indah khabar dari rupa, tapi di belakang tabir tu sebenarnya you struggle, you bermasalah. Lepas tak you macam lenyap dari atas muka bumi. Sangat penting lah jadi jujur. Kena transparent lah kan, dengan coach kan. Okay. Especially sebab dia nak guide. Kan. Puan dah dapat tarikh dah bila berapa bulan? Tak dapat lagi. Belum lagi. Biarlah yang di hujung-hujung sikit. Okay, nervous ni nampaknya. dah nak berakhir tahun keempat. Saya juga dengar cerita Puan Linda ada hajat untuk continue. Apakah buat masa sekarang ni, apa perancangan tu? Dia bukan hajat untuk continue. When I set my mind, okay, pada saya tak tahulah orang lain. Okay, kita sebenarnya perlukan bimbingan. Okay, benda tu memang pasti. You tak boleh cakap bila you belajar setahun, 2 tahun you dah besar. You tak boleh cakap when you making million, I rasa you are too good. I'm too good. So for me, bukan kita cakap the value setiap orang ada value berapa dah you buat, berapa million and everything semua, that we call value untuk seseorang. Tapi pada I rasa macam kita tahu kita bermentor, kita tahu banyak sangat ilmu yang patut kita ada, persiapan macam Doc ajar 3 tahun 5 tahun, you don't know about the future. 2024 kita tak tahu gelombang dia macam mana, game dia apa. Something like macam I boleh dikategorikan pelajar yang kadang-kadang masuk kelas, tak masuk kelas juga. Ini honest saya jujur lah. Jujur lah ni, jujur. Weekly focus kadang-kadang masuk, kadang tak masuk, jujur lah. Tapi pada I perlukan bimbingan. I perlukan bimbingan dan memang I dah set my mind pada 2019 I dah join Richwood balik. Tak ada pun terkeluar kot daripada mulut I kata macam I nak keluar lah. Ada je muka kan? Ada. Ada. Sebab Puan Linda ni sangat committed sebenarnya. Committed kat mana kat? Dan sekarang ni Alhamdulillah Datuk Wira punya approach bukan hanya tunggu one on one punya sesi setiap 4 bulan sekali. Tiba-tiba je. Tapi banyak program yang Datuk Wira buat sekarang, weekly focus. Contoh macam 2 hari lepas saya Ahad malam kan. Lepas tu pagi-pagi pun morning ada coffee. Macam-macam lah sekarang kan. So kita nak sebab Datuk Wira nak pastikan all the title ni sentiasa bersedia untuk minggu yang pertama, hari yang pertama dalam seminggu dan sebagainya lah. Kita prepare. Dan saya nak tanya juga Cik Ras, adakah Datuk Wira ni sebenarnya Puan Linda hanya fokus dekat you as a founder je? Team you macam mana? Okay, tadi cakap bukan untuk kita je lah. Ada je program-program untuk kita punya team jugalah. Tak tahu ke? Ada, ada je yang kita buat untuk team-team. Sebab apa, sometimes bila founder, tujuan dia kadang-kadang bila founder ni pengasas ni pergi belajar. Tapi Doc cakap macam ni, penyampaian you as a founder salah bukan salah kan, difference lah tak, cuba tengok bila diorang bila datang kelas Doc kan, diorang cakap happy ke? Happy Datuk Wira macam ni. Maknanya hajar dia habis aku ni tak happy ke bila bercakap. Dia bukan penyampaian dia berbeza. Penyampaian berbeza. Dia bukan tak sampai. Cuma bila diorang tengok Doc tu, korang ni kena hantar kat tempat Doc, pergi tengok everything semua, pergi belajar. Ataupun kadang-kadang apa yang you cakap tu, bila Datuk Wira cakap yang sama, kan betul apa yang cakap. Validation lah. Dia macam erti kata lain tu sampai, tapi dia punya energy tu mungkin dekat team tu lebih sampai lebih tinggi bila nampak Datuk Wira. Macam saya cakap bila jumpa Datuk Wira kan Syomel 100%. Okay, kita akan commercial break dulu. Kita akan kembali sekejap lagi. Jumpa anda sekejap lagi. Stay tune bersama kami. Stay tune, subscribe, on notification and comment. See you.